أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah utuskan bagi setiap umat itu Rasul, masing-masing membawa seruan, abdikanlah diri kepada Allah dan jauhkanlah diri dari taghut. Sadaqallahu azim. Alhamdulillah, tengah hari ini kita dapat bertemu. InsyaAllah sempena bulan September, kita selaku umat Islam perlu mengimbas kembali sejarah penting yang membabitkan peristiwa yang memangsakan umat Islam, iaitu peristiwa 11 September tahun 2001. Pentingnya peristiwa itu kerana selepas daripada 11 September 2001 telah diisytiharkan satu kempen yang besar yang berpanjangan, berlarutan, dilangsungkan sehingga pada hari ini, iaitu kempen Islamfobia. Kempen Islamfobia. Bagaimana Islam diwajahkan dengan wajah-wajah yang menakutkan, supaya bukan semata-mata orang takut nak ikut ajaran Islam, bahkan orang takut nak dengar apa-apa yang datang dari Islam. Lanjutan daripada itu menyebabkan segelintir dari orang Islam itu sendiri merasa apologetik, runtuh self-esteem mereka terhadap agama mereka sendiri. Jadi untuk menghubungkan pengajaran Islamfobia dalam zaman kita pada hari ini, kita perlu mengulang kaji ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan berkenaan Islamfobia. Walaupun Al-Quran itu tidak sebut secara terang-terangan Islamfobia, tetapi kita akan dapati unsur-unsur propaganda Islamfobia itu telah pun diceritakan di dalam Al-Quran dalam beberapa kisah. Antaranya kisah Fir'aun. Pada tengah hari ini cukup kita ambil dua ayat kisah Fir'aun yang terakam di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 34 dan ayat 35. Baik, sebelum daripada itu, dari sudut kronologinya, kempen Islamfobia memomok-momokkan Islam itu sebagai image ataupun imajinasi yang menakutkan, yang mengancam kesejahteraan, keselamatan penduduk dunia secara keseluruhannya. Ia dilangsungkan demi mengekang potensi kesedaran dan kebangkitan umat Islam. Perkara ini merupakan lanjutan daripada selesainya Perang Dingin. Selepas Perang Dunia yang kedua, dunia dibelah menjadi dua. Dalam Perang Dingin, lepas Perang Dunia kedua berlangsung Perang Dingin. Dalam Perang Dingin itu, dunia terbelah jadi dua, sama ada nak ikut blok barat ataupun blok timur, nak ikut Amerika ataupun Soviet.
Selepas runtuhnya tembok Berlin, jatuhnya Soviet, ketika itu kuasa barat yang diterajui oleh Amerika meramalkan selepas ini tiba giliran Islam akan bangkit. Kesedaran umat Islam nak balik pada Islam. Dapatan tersebut mereka simpulkan daripada senario yang berlangsung sepanjang era 80-an. Kalau kita tengok dalam negara kita pun, kesedaran orang nak pergi sekolah agama, kesedaran orang pakai tudung, kesedaran orang bergiat dalam dakwah pun, kita dapati era 80-an itu agak aktif. Maka selepas jatuhnya Soviet, berakhirnya Perang Dingin, mereka mensasarkan selepas ini Islam. Macam mana nak memerangi Islam sedangkan tidak ada bukti yang kukuh menggambarkan Islam ini sebagai ancaman utama dunia? Maka dibuat propaganda-propaganda untuk menjustifikasikan dan untuk mengabsahkan apa-apa tindakan-tindakan yang keras ke atas Islam, negara umat Islam dan umat Islam itu sendiri. Kemuncaknya adalah peristiwa 11 September 2001 yang menjadi open secret. Benda itu merupakan benda propaganda. Baik. Jadi kalau kita baca dalam kajian barat itu sendiri, di kalangan jurnalis mereka sendiri menyatakan bahawasanya Islamfobia ini merupakan sebuah industri. Sebuah industri yang menelan belanja yang banyak. Instrumennya adalah instrumen media propaganda. Media tak kira lah, dari sudut filem, dari sudut trend hiburan, dari sudut budaya. Islamfobia datang masuk melalui situ. Kalau kita lihat, ada sebuah buku yang ditulis oleh Nathan Lean. Buku itu bertajuk The Islamphobia Industry. Buku ini bagus untuk kita baca. The Islamphobia Industry. Beliau menyertakan angka-angka belanja yang digunakan untuk menyebarkan propaganda Islam ini serba ganas. Dan dari pattern Islamfobia itu terdapat beberapa sendi-sendi Islam yang menjadi sasaran utama. Antaranya topik yang selalu dijadikan sebagai bahan Islamfobia, antara yang utama adalah berkaitan dengan syariat. Syariat ini khususnya berkaitan dengan undang-undang Islam, hudud khususnya. Antara lain adalah berkaitan dengan jihad. Jihad ini antara yang menjadi sasaran untuk menggambarkan Islam ini memang agama ganas. Jihad dari sudut membentuk kebencian sosial ke atas Islam, selalunya topik berkaitan dengan poligami. Walaupun poligami pada hari ini dah jadi topik hiburan. Dia bukan jadi topik agama, dia jadi topik hiburan, topik gosip. Tetapi kalau kita ulang kaji sejarah kejatuhan Osmaniyah, kita akan dapati antara isu yang diangkat oleh British untuk membangkitkan amarah masyarakat ke atas syariat Islam dan ditujukan ke atas Osmaniyah
antara lain adalah berkaitan dengan hak asasi wanita dan bahan utamanya adalah poligami. Jadi memanglah isu-isu itu nampak macam isu-isu yang pijisan, yang lekeh, tetapi dia ada kaitan dengan Islamofobia. Ada kaitan dengan Islamofobia. Begitu juga isu-isu yang lain. Jadi kalau kita perhatikan, terdapat 3 isu yang memang pekat, memang bold, dia punya motif Islamofobia. Yang pertama syariat, yang kedua jihad, yang ketiga hak wanita. Dan hak wanita ini kalau kita tidak fahamkan dengan lunas-lunas agama, orang-orang ataupun muslimat kita akan terdorong untuk menjadi untuk bersetuju dengan naratif yang diangkat oleh fahaman feminisme. Fahaman feminisme ni sampai satu keadaan orang lelaki ni tak guna. Orang lelaki ni jahat. Kami ni boleh independen. Dari sudut orientasi seksual daripada feminisme itu akan melahirkan kecenderungan lesbian. Dia sampai ke situ. Begitu juga daripada feminisme itu menyebabkan orang tak nak kahwin dan orang benci dengan lelaki. Macam mana? Dia bercanggah dengan fitrah. Baik, itu latar belakang lah. Kalau kita tak berapa nak baca berkaitan dengan Islamofobia, saya cuba buktikan betapa watak seumpama Fir'aun ini dia menjalankan Islamofobia. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 34 dan ayat 35, Allah merakamkan dialog Fir'aun. Qala lil mala'i hawlahu inna hadza la sahirun alim yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrihi famadza ta'murun. Ini antara ayat yang jelas menggambarkan Fir'aun ni dia memang Islamfobik. Apa yang diungkapkan oleh Fir'aun kata kepada pembesar-pembesar dia, inna hadza lasahirun alim. Sesungguhnya dia ini, iaitu Musa, adalah seorang penyihir yang hebat. Baik. Secara faktanya, yang main sihir dalam cerita ini siapa sebenarnya? Fir'aun. Dia yang main sihir. Nabi Musa capak tongkat apa semua itu tidak diiktibarkan sebagai sihir. Itu adalah mukjizat, berbeza. Sihir ini dia mengaburi mata, persepsi. Sedangkan tongkat Nabi Musa itu memang berubah jadi ular. Berubah jadi ular, betul-betul ular. Kalau dapat bedah waktu itu memang organ ular. Tapi kalau ahli sihir ni saat mereka campakkan barang-barang mereka, campakkan tali mereka, berubah, mata nampak kelihatan macam ular tapi bukan ular. Jadi di sini kita perlu faham bahawasanya sihir yang diceritakan di dalam Al-Quran membabitkan kisah Fir'aun, dia bukan macam sihir yang kita faham hari ini. Kerana sihir yang kita faham pada hari ini hanya terbatas pada pertunjukan ataupun nak lepas dengki kat orang. Kan, kedai buka, kena sihir nampak kedai itu tutup. Kan, sihir orang supaya bercerai, sihir orang supaya tak beranak, ataupun sihir sekadar pertunjukan sahaja. Sedangkan sihir yang diperanankan oleh penyihir-penyihir Fir'aun, dia bukan itu. Tetapi peranan ahli sihir Fir'aun adalah peranan politik. Untuk memastikan Fir'aun sentiasa relevan. Dan bagi tujuan itu, tugas ahli sihir Fir'aun adalah untuk menguasai persepsi.
menguasai persepsi. Jadi bila kita faham tugas ahli sihir Fir'aun ini adalah untuk menguasai persepsi, barulah kita dapat faham tafsiran antaranya yang dikemukakan oleh Syekh Salah bin Fattah Al-Khalidi rahimahullah ta'ala. Dia katakan kalau nak kiaskan hari ini, ahli sihir Fir'aun adalah media propaganda. Media propaganda. Dia bukan macam ahli sihir hari ini tu yang macam David Copperfield tu, kan. Dia tugas dia media propaganda. Sebab apa? Tugas ahli sihir Fir'aun adalah menguasai persepsi. Dan yang kedua, tugas ahli sihir Fir'aun ni dia membabitkan belanja yang besar, bajet yang besar, kos yang tinggi. Terdapat 2 ayat Al-Quran yang menggambarkan memang ahli sihir Fir'aun ni dia makan belanja besar. Makan belanja besar. Inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Ahli sihir Fir'aun minta upah, minta peruntukan, minta bajet daripada Fir'aun dalam rangka untuk menentang Nabi Musa. Yang ketiga, ahli sihir Fir'aun ini kalau sekadar buat pertunjukan ataupun sekadar nak sihir orang supaya orang tu kedai dia bankrupt ke apa, kan, macam yang kita faham hari ni, tak payah ramai. Tetapi ahli sihir Fir'aun ini kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir meriwayatkan angka yang puluhan ribu. Ada yang kata 60,000, ada kata 70,000, ada kata 30,000, ada kata 120,000. Memanglah angka tu kita tak katakan salah satunya tepat, tetapi kita boleh bersetuju bila terdapat kepelbagaian riwayat yang mengatakan ahli sihir Fir'aun ni puluh-puluh ribu. Maksudnya ramai. Dan dalam konteks kita pada hari ini, ahli sihir Fir'aun ni macam sebuah jawatan. Bukannya satu tim kecil-kecil. Tidak. Tugasnya adalah untuk memastikan Fir'aun ini sentiasa relevan, sentiasa popular dalam kalangan kaumnya. Maka menguasai persepsi itu adalah antara tugas utama ahli sihir Fir'aun. Jadi kalau kita faham ke situ, kita akan tahulah dan kita akan faham cerita Fir'aun ini cerita yang sangat realistik. Dia bukan macam dalam cerita orang putih ahli sihir 7-8 orang tu berlawan dengan Nabi Musa. Tak, dia ramai. Dia sangat ramai. Apabila kita memahami ahli sihir Fir'aun ini, kalau dikiaskan pada hari ini sebagai media propaganda yang menelan belanja yang banyak, yang membabitkan anggota yang ramai, propagandis yang ramai, kita boleh bandingkan dengan kempen Islamofobia yang dilancarkan oleh Barat, khususnya Amerika, dengan bajet yang banyak. Center of American Progress menyediakan 42 juta, membabitkan belanja 42 juta USD. Council on American Islamic Relations 3 tahun saja, 2008-2011, untuk mengembangkan idea-idea Islamofobia itu menelan belanja 120 juta USD. Begitu juga SANE, SANE, Society of Americans for National Existence, yang ketuanya seorang Yahudi, menelan belanja 350,000 untuk 2 tahun saja USD. Banyak angka-angka yang terlalu tinggi untuk mengembangkan idea Islamofobia. Jadi berbalik tadi, yang main sihir itu adalah Fir'aun. Tetapi Fir'aun dia tuduh Nabi Musa dia yang main sihir. Jadi macam
hari ni lah. Yang kuat berperang ni siapa? Yang kuat berperang siapa? Yang paling banyak gugurkan bom siapa? Yang paling banyak serang negara orang siapa? Yang paling banyak jajah negara orang siapa? Yang paling ramai bunuh orang siapa? Tapi orang Islam yang dituduh. Padahal orang Islam yang jadi mangsa. Orang Islam yang jadi mangsa, orang Islam yang sama ada dibunuh, dijajah, diceroboh, dinafikan. Jadi sama. Yang dibuat oleh Fir'aun itu, dia olah supaya segala benda yang dia buat, yang dia telah buat, yang dia akan buat, dia bebankan segala makar dia ke atas orang yang bakal dia nak mangsa. Jadi belum apa-apa lagi, dia main sihir, kemudian dia kata Musa ni main sihir. Sekali lagi, kalau kita langsungkan ayat 35, yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrihi famadza ta'murun. Musa ini berkehendak untuk halau kamu semua orang-orang Mesir dari tanah air kamu dengan sihirnya. Maka apa pandangan kamu? Baik, idea nak halau orang ni, idea nak halau orang, nak tindas orang ni, idea Fir'aun. Fir'aun yang nak halau Nabi Musa dan Bani Israel. Fir'aun yang ada motivasi itu. Tetapi dia propagandakan bahawasanya Musa ni yang nak halau orang. Musa ni yang nak halau orang. Bertujuan untuk memastikan orang-orang Mesir semua takut dengan Musa dan rasa terancam dengan Nabi Musa. Sedangkan hakikatnya yang rasa terancam dengan Nabi Musa, Fir'aun. Dia je. Kalau kita baca dalam ayat-ayat Al-Quran, memang Nabi Musa fokusnya pada Fir'aun. Fir'aun sahaja yang terancam dengan Nabi Musa. Tapi bagaimana Fir'aun menggembling pengaruhnya untuk memastikan dia yang rasa terancam, tapi biar orang lain lebih merasa terancam dengan Nabi Musa berbanding dia, supaya dia dapat gunakan pengaruh itu untuk menentang Nabi Musa. Jadi dia gunakan sentimen. Dia kata Musa ni nak ancam keberadaan kamu. Dia takut-takutkan orang dengan agenda yang cuba dibawa oleh Nabi Musa. Jadi kalau kita baca berkaitan dengan Islamofobia, antara benda ataupun fahaman yang melatari Islamofobia ini adalah xenofobia. Xenofobia ni takut orang luar, nampak orang yang selain daripada mereka tu takut. Ini yang telah dialami oleh penjajah barat sejak dari era kolonial. Daripada ketakutan itulah menyebabkan mereka wujudkan satu bidang kajian yang dipanggil sebagai orientalisme, kaji timur. Apa yang mereka maksudkan timur tu? Selain daripada mereka timur, bila disebutkan timur adalah pengancam kepada kita. Bermaksud selain daripada kita adalah ancaman. Sebab itu kalau kita baca sama ada dalam Perang Dingin ataupun perang panjang Islamofobia pada hari ini, mereka menggunakan logik binari. Sama ada nak bersama dengan kami ataupun nak melawan kami, sama ada nak bersama kami ataupun nak bersama dengan pengganas. Itu xenofobia sebenarnya. Itu xenofobia. Selain daripada kulit yang sama dengan mereka, mereka rasa takut. Selain daripada bahasa dan agama selain daripada mereka, mereka rasa terancam. Itu xenofobia. Xenofobia sama jugalah yang diterapkan oleh Fir'aun melalui sihir propagandanya. Dia kata Musa dan Bani Israel ni bukan di kalangan kita. Memanglah Nabi Musa ni Bani Israel. Fir'aun ni orang Kipti, orang Mesir.
Dia cuba takutkan, menyebabkan yang pada asalnya Fir'aun sahaja yang merasa terancam dengan Nabi Musa, tetapi dia melangsungkan propaganda supaya orang semua fobia dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Musa. Fobia. Famadza ta'murun, dan apa yang kamu nak? Apa yang kamu nak arahkan aku buat? Jadi ini menarik juga, ayat hujung ni famadza ta'murun menggambarkan kepada kita bahawasanya Fir'aun ini seorang yang demokratik. Dalam berarti kata yang lain, memang dia ada agenda nak bunuh Nabi Musa, tapi arahan nak bunuh Nabi Musa bukan melalui mulut dia, bukan melalui lisan dia, tetapi dia dah proses elok-elok supaya kesimpulan itu timbul di hujungnya. Dan kesimpulan itu disorak-sorakkan oleh orang-orang bawahannya yang telah termakan dengan propaganda. Kenapa Fir'aun buat begini? Supaya kalau apa-apa berlaku, dia tidak dipertanggungjawabkan secara keseluruhannya. Kalau apa-apa berlaku, dia akan kata, aku hanya ikut apa yang dicadangkan suara ramai. Suara ramai. Jadi idea nak bunuh Nabi Musa tu bukan idea yang secara literal keluar daripada mulut Fir'aun, bukan. Tapi dia dah dia dah proses secara lunak. Dan kalau kita kaji ayat-ayat Al-Quran menggambarkan kepada kita bahawa Fir'aun ini sebagai seorang yang lunak. Dia bukan macam dalam kartun Fir'aun ni muka jahat, tidak. Dia seorang yang lunak, yang pandai meraih sokongan secara halus. Baik, ini beberapa sudut yang perlu kita faham, supaya kita bila sudah menjangkau 22 tahun 22 tahun kempen Islamfobia ini, kita perlu sedar kita masih lagi berada dalam tempoh tersebut. Agenda untuk memburukkan Islam, memburukkan wajah-wajah Islam itu, kita perlu tahu kempen tersebut masih lagi berlangsung. Dan ia selalunya datang melalui budaya, melalui isu-isu popular, melalui hiburan, media. Dia datang melalui itu. Selalunya Islamfobia ni dia tak datang melalui kitab-kitab ilmiah ke, memang ada, tetapi prospek mereka adalah orang ramai. Dan orang ramai ini lapangannya adalah trend popular selalunya. Sebab itu kalau kita baca, kita kaji berkaitan dengan gerakan orientalis zaman kolonial dulu, mereka menyebarkan naratif orientalisme itu melalui karya model, karya novel, melalui lukisan-lukisan, melalui benda-benda yang bersifat sastra seni. Dan hari ini benda itu diolah melalui media, sama ada trend popular ataupun isu hiburan ke apa, semua itu akan masuk. Baik, jadi rasa sekali itu sahaja. Jadi kalau kita faham sihir pada hari ini boleh diiktibarkan media. Sebab itu kalau kita bergantung dengan sihir, kita bergantung dengan media, ataupun kita sangat mudah terpengaruh dengan viral ni, itu antara macam mana orang boleh beratur nak dapatkan makanan 7-8 jam, masuk akal lah. Tapi viral ni pasal tak kena sihir, kan? Yang rasa yang paling gila sekali boleh beratur sejak 11 pagi untuk beli nasi untuk buka puasa. Masuk akal lah. Nak buka puasa beratur sejak 11 pagi, sejak tengah hari. Itu gambaran supaya kita faham ayat Quran ni lebih. Walaupun contoh tu contoh yang lekeh lah, contoh yang bicisan lah, tapi begitu juga realiti di peringkat-peringkat lain yang lebih besar. Contoh,
Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.